Polis Turki telah menahan berpuluh-puluh penunjuk perasaan yang menuntut dihentikan perdagangan antara Ankara dan Tel Aviv ketika rejim Israel meneruskan perang pembunuhan beramai-ramai selama berbulan-bulan terhadap rakyat Palestin di semenanjung Gaza yang dikepung. Video yang tersebar di media sosial menunjukkan polis rusuhan Turki memaksa 43 penunjuk perasaan pro-Palestin masuk ke dalam van polis berhampiran daerah beli belah terkenal di Jalan Istiklal di Istanbul pada Ahad. Penunjuk perasaan berang kerana walaupun Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk keras pencerobohan Israel ke atas Gaza, kerajaan Turki terus membenarkan syarikat negara mengeksport makanan, minyak, tenaga dan keluli ke wilayah yang diduduki. Sebuah video yang dikeluarkan oleh aktivis Turki berikutan protes itu menyatakan, lebih daripada 30 rakan kami telah diseksa dan ditahan oleh polis. Rejim penjajah Israel meneruskan pembunuhan beramai-ramai di tanah Palestin. Video aktivis itu menambah, kami berkumpul untuk berarak di hadapan Direktorat Perdagangan Istanbul untuk mendedahkan perdagangan ini. Mereka yang mengatakan kami tidak boleh campur tangan dengan perdagangan sektor swasta adalah berbohong. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengesahkan penahanan 43 penunjuk perasaan dalam satu kenyataan di akaun media sosialnya pada hari itu. Laporan media perniagaan mengatakan Turki mengeksport hampir 319 juta dolar barangan ke Israel pada bulan Januari dengan pangkalan data statistik perdagangan luar negeri Institut Statistik Turki menekankan bahawa barang-barang itu termasuk logam berharga, bahan kimia, bahagian reaktor nuklear, serbuk mesiu, bahan letupan, bahagian pesawat dan senjata serta peluru. Laporan itu juga mengatakan tahap ekspor Turki ke Israel meningkat kepada 395 dolar Amerika Serikat 40 sen juta pada Februari daripada 318 dolar Amerika Serikat 77 sen juta pada Januari. Dalam ucapan baru-baru ini pada Majlis Anugerah Sains di Ankara, Erdogan berkata tindakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di semenanjung Gaza yang dilanda perang tidak berbeza daripada tindakan Adolf Hitler dari Nazi Jerman. Presiden Turki itu menyamakan serangan maut Israel ke atas wilayah Palestin yang terkepung dengan perlakuan Nazi terhadap orang Yahudi semasa pemerintahan Hitler. Israel melancarkan serangan biadab terhadap semenanjung Gaza, menyasarkan hospital, kediaman, dan rumah ibadat selepas gerakan penentangan Palestin melancarkan serangan mengejut, digelar Operasi Ribut Al-Aqsa, terhadap rejim perampas kuasa pada 7 Oktober. Sekurang-kurangnya 33,173 rakyat Palestin telah terbunuh, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Seramai 75,815 lagi individu turut mengalami kecederaan. Tel Aviv juga telah menyekat air, makanan, dan elektrik ke Gaza, menjerumuskan jalur pantai ke dalam krisis kemanusiaan. Setiausaha Agung Hizbullah Yang Mulia Syed Hassan Nasrallah menyampaikan ucapan pada hari Isnin, 8 April 2024 semasa acara peringatan menghormati pemimpin jihad yang dihormati, Syahid Muhammad Reza Zahedi, dan para sahabatnya yang syahid dalam serangan ke atas konsulat Iran di Damsyik. Syed Nasrallah memulakan ucapannya dengan menyatakan, setelah mati syahid para pemimpin kami yang tidak berada di bawah cahaya, kami mengalami paradoks untuk mendedahkan kebenaran dan sifat-sifat pemimpin dan membuat musuh gembira dengan kejahatannya yang besar. Pengawal revolusi Islam hadir di Lubnan dan Syria sejak 1982, melaksanakan permintaan almarhum Imam Khamenei, kata Yang Mulia, sambil menambah, kehadiran IRG di Syria dan Lubnan bermula sejak 1982 selepas pencerobohan Israel ke atas Lubnan. Walaupun pemimpin penentangan menjelaskan bahawa entiti Zionis berusaha untuk membesar-besarkan isu kehadiran penasihat Iran di Syria.
Mensasarkan penasihat Iran di Syria adalah sebahagian daripada pertempuran asas yang paling jelas dan sah, iaitu menentang musuh, Israel, kata Yang Mulia, sambil menambah, Iran berasa bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada kerajaan Syria dalam pertempuran menentang keganasan takfiri. Juga dalam ucapannya, Setiausaha Agung itu membuat kesimpulan, percubaan Israel untuk mengusir penasihat tentera Iran dari Syria telah terbukti tidak berjaya, walaupun usaha mereka. Apa yang baharu dalam penyasaran Israel terhadap konsulat Iran di Damsyik ialah tahap penyasaran, jelas Sayyid Nasrallah. Dia juga berkata bahawa Iran mempunyai hak semula jadi untuk membalas pencerobohan Israel ke atas konsulat di Damsyik. Menurut ketua penentangan itu, penyasaran Israel terhadap konsulat Iran di Damsyik mewakili serangan ke atas wilayah Iran mengikut undang-undang antarabangsa. Sayyid Nasrallah memuji Haji Zahedi dengan mengatakan bahawa dengan kehadirannya yang hebat, Haji Zahedi adalah penolong, penyokong dan penasihat terbaik. Syahid Zahedi adalah pemimpin pejuang dan pengorbanan yang bekerja siang dan malam untuk melayani penentangan ini. Dia sangat merendah diri, jelas, dan penasihat yang penyayang. Dia serius dan gigih. Dia menanggung kebimbangan kami, merasakan kesakitan untuk kesakitan kami, dan bergembira kerana kegembiraan kami, kata Yang Mulia mengenai pemimpin IRG yang syahid. Setiausaha Agung Hezbollah seterusnya berkata, Amerika dan Israel mengakui bahawa tindak balas Iran terhadap serangan ke atas konsulat Iran di Damsyik sudah pasti akan datang. Dia menambah, Syuhada Zahedi datang kepada kami selepas kesyahidan Haji Kasim dan berkata, saya datang untuk melakukan tugas saya, tetapi saya berharap untuk mencapai syahid dan menyertai Haji Kasim. Beliau meminta Ikhwan mendoakannya agar mendapat syahid. Sayyid Nasrallah mengulangi bahawa penasihat tentera Iran tidak pernah campur tangan dalam isu domestik negara tuan rumah Syria atau Lubnan, kerana beliau menjelaskan bahawa pertempuran ini bukan sahaja untuk membebaskan tapak suci, tetapi juga untuk membebaskan negara dari rancangan pendudukan dan penjarahan. Israel sedang melancarkan perang paling lama di rantau kita, dan mereka berkata bahawa selepas 6 bulan perang, kita belum pulangkan lebih separuh daripada tebusan, kita belum masuk Rafah, siren masih berbunyi, sampul Gaza, dan askar kami terus terbunuh, jelas ketua penentangan itu. Setiausaha Agung itu berkata dengan tegas, askar Israel yang berundur dari Khan Yunis berundur dihina di bawah api. Di tempat lain dalam ucapannya, Sayyid Nasrallah menjelaskan kebodohan Israel dengan berkata, kebodohan yang dilakukan oleh Zionis terhadap konsulat Iran di Damsyik membuatkan Biden memanggil Netanyahu. Dia menekankan, entiti Israel tidak akan mempunyai peluru untuk berperang di Gaza jika Amerika memutuskan untuk menamatkan sokongan Netanyahu terlepas daripada realiti. Pada hari Ahad dia mendakwa bahawa Israel mencapai kemenangan manakala seluruh dunia memberitahunya, anda kalah, kata Setiausaha Agung. Kebodohan Zionis dalam menyerang bahagian konsular misi Iran mendorong Biden untuk menekan Israel untuk menamatkan perang, kata Sayyid Nasrallah, dan menambah, Netanyahu akan cuba menghalang rundingan di bawah meja kerana gencatan senjata bermakna tamatnya Ben Gvir, Smotrich dan seluruh Likud.